Dia duduk dekat kursi ni, dia duduk 255. Ayat 255. Dan ayat cerita pasal Talut menang tadi, Daud menang, adalah tamat pada ayat 252. Jadi dalam teori kaedah UKM tadi, M tu penting. Anda kalau nak rasa keindahan ayat kursi, bukan sekadar mengetahui fadilat-fadilat yang sahih daripada Nabi. Sebab banyak hadis-hadis palsu juga ni pasal ayat kursi, kena hati-hati. Antara yang sahih adalah dalam Sahih Muslim, Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni imam tarawih zaman Sayyidina Umar lah. Tahukah kamu apakah ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Lalu Rasulullah kata ayat kursi. So Nabi kata ini ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Jadi apa makna paling agung? Yang tu para ulama memberikan pelbagai pandangan. Antaranya yang mengatakan kerana di sini Allah sebut tentang kursi, iaitu tempat pemerintahan. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana, walaisa kamitslihi syai'. Itu dalam Sahih Muslim, iaitu ayat paling agung dalam Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari pula adalah barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah hantar kepadanya penjaga. Maaf, no. Allah tak mention malaikat. Dalam hadis itu Allah sebut Allah akan jaga sampai ke waktu subuh. Allah akan jaga dia sampai ke waktu subuh. Tapi kalau anda dengar ayat kursi menyebabkan kalau anda baca anda dapat pahala para anbiya, ini dah melampau. Para anbiya tu sampai kena bunuh, mudah-mudah kita dapat pahala. Berjuang 950 tahun, tiba-tiba kita dapat pahala. Jadi bila unsur-unsur keterlaluan sudah masuk, anda boleh menghidulah itu sudah bau-bau hadis palsu ataupun daif, melainkan yang sahih daripada Nabi. Sebab benda-benda fadilat ni dia kena seseorang yang memang diberikan tauliah daripada Allah, iaitulah dia Nabi. Rasulullah adalah duta alam ghaib, ya, dia hanya berhak memberitahu tentang fadilat tertentu. Tetapi keindahan ayat kursi bukan sekadar pada fadilat-fadilatnya, tetapi kepada apa yang menyebabkan ayat kursi antara yang merumuskan cerita kemenangan Islam ke atas Jalut. Okey, dalam kisah Talut tadi, anda akan dapat lihat ada 5 perkara berlaku. Sejak daripada Talut memimpin bala tenteranya melintas sungai, anda akan perasan ada 5 unsur berlaku. Unsur yang pertama surviving, unsur yang kedua defending, unsur yang ketiga winning, unsur yang keempat governing, unsur yang kelima stabilizing. Unsur yang pertama adalah surviving, maknanya dalam perjalanan menuju ke medan tempur, mereka sedang berusaha untuk survive kerana kelaparan, kehausan. Jadi bagaimana untuk survive? Maka itu yang dapat anda lihat daripada babak Talut membenarkan untuk minum seteguk. Surviving. Kemudian bila sampai ke medan tempur, peperangan berlaku, dan dalam peperangan anda tidak boleh lalai. Anda mesti 100% memberikan perhatian. Sebab tu dalam Al-Quran pun ada salat khauf, supaya anda jangan sesaat pun terlupa, teralih perhatian anda. So elemen defending sangat penting. Dan apabila anda winning, bila anda menang, dalam perang Badar ada hamba tawanan tak? Dalam perang Badar ada hamba tawanan tak? Adalah 70 orang kafir Quraisy menjadi hamba tawanan. Apa yang Rasul telah lakukan kepada mereka yang kemudiannya ditegur? Rasulullah memaafkan dia orang dan membebaskan mereka dengan syarat, ya, memaafkan dia orang. Dan apabila peperangan itu dimenangi oleh Nabi dalam peperangan Badar, Nabi memahami bahawasanya Madinah menjadi perhatian seluruh tanah Arab. Bayangkan Quraisy sangat berdendam. So Nabi kena jadi pemimpin seperti Talut, ya, yang tinggi, yang nampak apa yang orang bawah tak nampak. Dia kena memberi perhatian lebih kepada keselamatan Madinah.
Tetapi tidak boleh dinafikan apabila seseorang itu menang dalam pertempuran, apa yang Allah beri kepada Daud? Kerajaan, governing. Allah beri kepada Daud kerajaan. Dan Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana kerajaan Daud ini bukan setakat dia berjaya memerintah, tetapi berlakunya kestabilan kepada pemerintahan Nabi Daud kerana unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Unsur-unsur al-muluk bergabung dengan al-hikmah dan ilmu mimma yasha. Keulang balik, pertama apa? Surviving, Talut lintas sungai, tentera kena survive. Terlalu penat dan letih, so minum seteguk pun tak apa, tak minum lagi baik. Itu cara untuk selamat dalam peperangan, rupa-rupanya. Yang kedua apa dia? Defending. Anda kena peka kepada serangan musuh dari arah mana. Anda tidak boleh lalai walau sesaat. Anda tak boleh kalau anda solat sekalipun anda kena jaga. Kemudian anda menang dan Allah berikan kemenangan kepada Daud. Dan kemenangan menyebabkan anda boleh memutuskan hamba tawanan itu anda mahu maafkan, bebaskan dengan harga, atau anda boleh membunuhnya kerana mereka kafir harbi, sebagaimana pilihan dalam peperangan Badar. Tetapi yang pasti, bila anda menang ke atas Baitul Maqdis, anda telah jadi governor. Tetapi berapa ramai kerajaan yang tidak stabil kerana tidak seimbangnya unsur spiritual dan intelektual. Ayat kursi kalau anda perhatikan ada lima unsur ini. Unsur yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berikan perhatian kepada perkataan Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang kalau kata akarnya qama, qa alif mim, yang bangun untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara yang diperlukan oleh mereka yang di dalam pantauan, dalam jagaan. So dalam terjemahan mudahnya, penjaga pemelihara. So apa keperluan anda, saya berikan. Ketua kelas paling banyak bangun kan dalam kelas? Dia ada qaim. Tapi qayyum, dia kekal memelihara keperluan anda, mentadbir keperluan anda. Anda perlukan air, silakan, saya berikan anda air, saya berikan anda matahari, kata Allah Azza wa Jalla. Al-Hayyu, dia maha hidup. Hidupnya tak sama dengan cara makhluk hidup. Hidupnya tidak didahului oleh kematian atau ketiadaan. Surviving adalah soal hidup. Qayyum soal saya memerlukan makanan untuk hidup, saya memerlukan seteguk air untuk terus hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Defending. Dalam peperangan jangan lalai. Kalau anda mengantuk, apatah lagi tidur, silap lah. Jadi Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang zatnya Azza wa Jal, bahawasanya aku tidak pernah mengantuk walau sesaat. Macam sekarang kita tersengguk-sengguk, tahsabuhum aiqazan wahum rukud. Kamu sangka mereka tidur, kamu sangka mereka jaga, sebenarnya mereka tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Anjing yang jaga tepi gua Al-Kahfi tu, dia tidur ke tidak? 300 tahun. Kita duk tahu cerita pemuda tidur tak bangun-bangun. Yang bangun tak tidur-tidur. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Jaga keselamatan. Jaga keselamatan, dia tak dapat tidur yang lena. 300 tahun macam mana anjing tu boleh survive? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang memelihara anjing itu adalah memelihara matahari. Matahari tak pernah padam. Jadi tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Sinah tak pernah mengantuk. So kalau ada orang tidur sebelah kita, Sinah, Sinah lah tu, dia mengantuk dan dia tidak pernah tertidur. Tak pernah tidur. Ahli syurga tidur? Tak. Allah beri kepada ahli syurga tak tidur. Tak payah pelik kan? Sebab malaikat tak pernah tidur. Allah nak tunjukkan
ahli syurga ni, kalau dia tertidur walaupun 10 minit, dia miss the moment. Terlalu banyak pesta kerakyaan dalam syurga. Tidur bukan cara untuk menghargai syurga walau sesaat anda tertidur. So anda akan jumpa dalam Quran muttaqiin saja, bersandar, berehat, makan buah. Tapi tidur tak ada. Tidur hanya dalam ceramah. Kemudian bila kita dalam proses defending, bila kita dah habis peluru, kita akan gunakan segenap resources yang ada. Tapi Allah kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan di bumi adalah resource Allah, milik Allah, shop Allah, copyright Allah. Kau tak boleh claim milik engkau wahai Qarun. Kau tak boleh claim milik kau wahai Namrud. Dia milik Allah. Apa yang ada di langit 7 petala dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Allah tundukkan kepada hamba-Nya. Ini unsur defending. Dia menggunakan segenap resource yang ada. Dan bila kita winning, bila kita menang, kita berhak untuk bertindak, menjatuhkan hukum, dan kita berhak untuk memberikan syafaat, pengampunan. Kamu dimaafkan. Lalu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, tiada siapa yang boleh beri syafaat di sisi Allah melainkan seseorang yang diberikan izin. Beritahu saya, siapa seseorang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat? Amanar Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa syafaat itu akan diberikan? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Orang-orang beriman pada zaman Nabi Muhammad dan selepas zaman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad hanya untuk umat Nabi Muhammad. Dan sekarang, sebagai seorang yang telah berjaya dalam peperangan ini, sebagaimana saya terangkan tadi, Talut bila ada pendapat menta'arifkan ia, asal usul perkataan Arab, lehernya panjang kan. So dia nampak apa yang orang bawah tak nampak. So bila anda ada ketinggian, anda akan nampak apa orang bawah tak nampak. Orang di bawah nampak 2 km ke depan, tapi anda naik kapal terbang, anda nampak 20 km ke depan, betul? Ma baina aydihim, Allah tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Wa ma khalfahum, apa yang dah berlaku di masa lampau. Allah ada ilmu tentang apa di hadapan kamu, apa di hadapan mereka, dan Allah ada pengetahuan tentang apa yang telah berlaku di masa lampau. Well documented. Kamu terlupa apa yang kamu kata, tapi Allah dokumentasikan dan disimpan di Illiyin atau di Sijil. Ketika Allah ada pengetahuan tentang apa yang kamu tak ada pengetahuan, masa depan dan masa lampau. Tuan-tuan sendiri ingat tak apa yang berlaku di alam rahim? Ada sesiapa selfie ataupun update status dalam alam rahim? Ketika kita tak ada pengetahuan, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, tak ada seorang pun dari kalangan mereka yang ada pengetahuan tentang apa-apa kecuali apa yang Allah Ta'ala berikan. Illa bima syaa, kecuali apa yang Allah Ta'ala berikan. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan, itulah ilmu. Kita tak tahu apa-apa tentang masa depan, kan? Kecuali apa yang disebut oleh kitab yang bermula dengan alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda akan berlaku, akan datang, kita tak tahu. Sebab tak ada makhluk tahu tentang apa yang akan berlaku di masa depan. Ada tu pernah baca berita, pernah dengar berita pukul 8, apa yang akan dilaporkan ini adalah apa akan berlaku pada 10 hari lagi. Mana ada berita melaporkan apa yang dah berlaku? Mana berita melaporkan apa yang akan berlaku? Tapi An-Naba'ul Azim itu Al-Quran, dia ada berita besar, bukan apa yang telah berlaku, tetapi apa yang bakal menanti kamu. So ini unsur-unsur mempertahankan kerajaan daripada serangan musuh yang berisiko. Bila anda menang dalam perang Badar, musuh utara, kiri, kanan, depan, belakang. So anda kena jaga-jaga. Menara kawalan itu kena 24 jam, radar kena berfungsi sentiasa.
Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Anda dapat lihat ya bagaimana dalam cerita Daud, dia diberikan Allah kestabilan. Dia ada arasy pemerintahan dia. Tetapi sehebat-hebat Daud, ia hanyalah hamba Allah. Kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Apakah hakikat kursi ini? Namun dalam pertuturan orang-orang Arab, kerana Quran turun dalam bahasa Arab, kursi adalah merujuk kepada tempat bersemayamnya pemerintah, tempat memutuskan sesuatu perkara. Siapa dapat manfaat, siapa dijatuhkan hukum. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam wa laysa kamitslihi syai', Allah Ta'ala hanya menyebut kursi pemerintahannya adalah 7 petala langit dan bumi. 7 petala langit dan bumi adalah luas kursinya. Dan kita tak pernah nampak langit dunia. Kita hanya nampak apa antara langit dunia dengan dunia. Di mana kita? Itu baru kursi, belum arasy. Jadi governing dan akhir sekali stabilizing. Wala yauduhu hifzuhuma. Dalam cerita Daud tadi, bagaimana Daud alaihi salam, Allah tunjuk ke unsur-unsur menyebabkan kestabilan. Tetapi Allah menyebut wala yauduhu hifzuhuma. Allah Azza wa Jalla tak pernah keberatan untuk memelihara kedua-duanya sekali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kajilah perjalanan jantung. Letih ke tak letih proses mengepam darah. Apa saraf yang ada pada jari jemari kita, bagaimana mata berkerlip, adalah satu program yang sudah diatur. Betapa telitinya, dan kenapa kena kerdipkan mata yang anda sendiri tak perasan. Tapi Allah, dia mengatur sebenarnya. Hatta kerdipkan mata, dia yang memerintahkan. Kita tak sedar kan, kita kedip mata berapa kali dah sepanjang 3 jam ni. Tapi bila Allah perintahkan berhenti kerdipkan mata, tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Kau mendapati mereka jaga, tapi sebenarnya mereka tidur. Tapi mereka tidur dalam keadaan mata terbuka. Sebab dia tak dapat izin. Dia taat pada perintah Allah. Subhanallah. Ada sebablah sains kata kena kedipkan mata. Ada proses cucuan retina lah, semua benda tu. Jadi Allahu Akbar. Itu baru mata, tuan-tuan. Tu atas kepala kita matahari. 4.6 bilion umur makhluk atas kepala kita. Jauh lebih senior dan dia lebih layak berlagak. Oh, sombong ah. Manusia. Aku lebih senior daripada korang. Umur baru 36. Aku 4.6 bilion, okey. Tapi dia muncul supaya kita bangun daripada tidur. Boleh bekerja, dia berbakti pada kita. Sedangkan dia penat, dan ibain kata Quran, dia penat, dia letih. Lepas tu cerita kejap lagi ada kaitan dengan matahari. Fa'tibiha minal maghrib. Sebab matahari adalah simbol tak penat, tak pernah padam. Cuba nyalakan lampu dewan ini untuk tempoh sebulan tanpa padam. Tengok apa jadi. Apa jadi 24 jam padam. Tapi yang atas kepala kita 4.6 bilion, tak pernah Allah tekan off, tak padam. Cahaya gilang gemilang. Ada pernah matahari padam walau sesaat? Itu bukan matahari padam cahaya, itu gerhana. Wahwal aliyul azim. Subhanallah. So nampak betapa cantiknya UKM. M tu munasabah. Kenapa cerita ayat kursi ni muncul selepas cerita Talut menang, Daud menang? Nak bagi tahu kerajaan Daud hanya sementara. Kerajaan Talut hanya sementara. Kerajaan Allah yang kekal selamanya. Al-Hayy, dia menghidupkan seseorang yang mati. Al-Qayyum, dia akan mentadbir urusan mereka yang dihidupkan semula. Iaitulah cerita pasal akhirat. Akhirat adalah hidup tak ada mati. Macam mana Allah nak govern? Jangan tanya begitu. Sebab itu dia Allah, kita makhluk. Kemudian kan, kaitan yang kedua dan yang terakhir, kalau anda perasan kan,
surah kursi ni, ayat kursi ni dia muncul di tengah-tengah ayat pasal infak. Kalau anda ingat kita punya susunan kotak-kotak tadilah, infak dulu ke ayat kursi dulu? Infak dulu. Tengok permulaan sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kemudian habis saja ayat kursi, ada cerita, 3 cerita, and then kembali kepada infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah 261. Jadi apa kaitan seseorang yang infak, keluarkan duit RM10 hari Jumaat masuk dalam tabung dengan ayat kursi? Tuan-tuan, kita keluarkan duit, sumbang ke dalam tabung, beri kepada tangan fakir miskin ataupun adik-beradik kita yang ada masalah kewangan, utamakan kaum kerabat. Dia macam kita tanam benih dalam tanah dan biar Allah yang uruskan. Sebab terbukti, siapa yang uruskan benih bila duduk dalam tanah? Bukan kita. Kita just tanam benih, tapi cahaya matahari siapa yang datangkan? Afriq alaina, tumpahkan kami kesabaran. Siapa yang tumpahkan air? Hujan. Siapa yang menyebabkan tunas itu muncul? Kita hanya tunggu petik hasilnya. Jadi Allah nak tengok effort kita. Kau tak mungkin tengok hasil tuaian kamu tu di dunia, tapi insya-Allah 3 cerita yang akan muncul nanti adalah cerita pasal kehidupan selepas kematian. Nanti bila kau bangun daripada tidurmu mati, kau akan lihat apa yang telah kau tuai dahulunya, kau akan dapat hasil. Sebab itu ada perkataan qayyum. Allah sudah mentadbir urusan kamu selepas akhirat berlaku untuk diberikan ganjaran kepada kamu. Dan ganjaran itu tidak putus-putus. La maqtu'atin wala mamnu'ah. So benih tiba-tiba muncul 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu benih keluarkan 7 tangkai, ayat 261 kan. And then setiap tangkai keluarkan 100 biji benih lagi. Subhanallah, ramai orang terjemahkan ayat ni. Satu benih keluarkan 7 tangkai, 7 tangkai keluarkan 100 biji. Biji apa? Bukan buah. Habbah artinya biji benih tu balik. So berkembang balik infinity. Perasan tak cerita Talut? Kita tak nampak pun Daud mula-mula. Tak nampak. Tetapi sekali dia muncul dengan satu ayat cover cerita Nabi Daud. Daud seperti dipendam dalam tanah. Afriq alaina sabra, tumpahkan kami kesabaran. Nah, dia mekar. Dan bila dia mekar, anda tak boleh halang. Biiznillah, anda tak boleh halang. Cantik tuan-tuan pergerakan ayat-ayat Allah. Satu lagi keindahan